tu intro tak pasal lagu takut orang tinggal. Dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita pada petang ini ialah Islam itu mudah, hanya kitalah yang menjadikannya sebagai susah. Saya memilih tajuk ini pada petang ini ialah memandangkan kepada simpang siur perbincangan di antara para ulama, para pendakwah dan para cerdik pandai Islam kita dalam negara ini. Apabila mereka berbincang tentang Islam dan perbincangan itu apabila sampai kepada masyarakat bawahan, kepada rakyat, para pengikut, ataupun sampai kepada orang-orang bukan Islam, akan memperlihatkan bahawa bagaimana susahnya Islam itu, sedangkan Islam itu mudah. Al-Islam ad-din yusrun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din yusrun, ataupun dalam Al-Quran, inna ad-dina yusrun wa lan yashad ad-dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama itu mudah, dan mana saja orang yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ataupun melaksanakan suruhan agama itu, dia tidak akan pernah gagal. Maknanya agama Islam itu segala beban, mas'uliyah, obligasi, responsibility dan sebagainya ialah dalam kerangka kemampuan orang biasa. Maksudnya kemampuan orang biasa. Di sini kita perlu faham bahawa yang dikatakan agama itu adalah campuran antara tiga unsur. Satu ialah akidah, pegangan hidup. Secara peribadi, saya berpegang dengan ajaran ini berasaskan kepada dokumen sekian. Kemudian yang keduanya syariat, iaitu manifestasi daripada akidah. Kalau kita percaya kepada sesuatu, kita akan melakukan ritual berasaskan kepercayaan itu, melakukan amalan berasaskan kepercayaan itu, dan melakukan apa saja hubungan dengan manusia, dengan alam, dengan masyarakat berasaskan kepercayaan itu. Yang ketiga ialah akhlak, iaitu penghayatan kepada akidah dan ibadat. Bila kita berakidah tertentu, kita melakukan syariat, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah berasaskan kepada akidah tadi. Kemudian akidah dan syariat tadi telah membentuk diri kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai kepribadian Islam. Sebab itu dikatakan bahawa innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahawa sembahyang itu, yang dikatakan ritual itu, akan melahirkan seorang yang luhur pribadinya dan tidak akan melakukan sesuatu yang perkara tidak baik, kaum munkarat dan sebagainya. Itu yang dikatakan hubungan antara akidah, syariat dan akhlak. Jadi sekarang ini, apakah Islam yang mempunyai tiga unsur, bermula daripada alam pemikiran dan alam intelektual, alam perasaan, emosi dan sebagainya, bermula daripada pemikiran, intelektual, emosi dan sebagainya, kepada amal, praktikal dan sebagainya, dan sehinggakan yang ketiganya ialah akhlak. Kalau sekiranya kita mempunyai akhlak yang baik, amalan yang hebat, akidah yang kukuh, dia ada satu lagi paling tinggi, iaitu apa yang dikatakan oleh orang tasawuf sebagai nilai tambah dalam kehidupan kita, iaitu sesuatu yang lebih di luar daripada keperluan untuk orang biasa. Baik, sekarang ini kita akan bercakap Islam sebagai sebuah agama yang merangkumi ketiga-tiga aspek tadi. Saya nak tegaskan, tidak seperti mana yang sedang dipertikaikan, diperbincangkan, diperbalahkan oleh
para pendakwah kita sama sendiri, para ulama kita sama sendiri yang telah memperlihatkan bahawa Islam itu sangat sukar. Dakwahnya begini kelihatannya sangat sukar nak berbanding dengan dakwah mungkin agama-agama lain dalam negara kita. Misalnya dakwah Kristian. Bagaimana akhir-akhir ini orang-orang Kristian boleh berdakwah di kalangan orang yang bukan Muslim, orang yang masih misalnya orang Buddhis, di kalangan orang-orang Hindu, orang-orang yang agama-agama lain. Bagaimana mereka itu lebih berjaya sekarang? Kita mendakwa bahawa Islam diterima umum dalam negara ini, tetapi kita setback sebenarnya. Kita ada undur ke belakang. Sebab kita mempunyai lebihan tenaga pendakwah, mempunyai bilangan yang lebih di kalangan para ilmuwan, para ulama dan sebagainya, yang mereka itu asyik bercakap tentang hal-hal detail, hal-hal ijtihadi, hal-hal pandangan mazhab dan sebagainya, sehingga pencerakinan semua itu menunjukkan, telah menggambarkan bahawa Islam itu suatu agama yang cukup sukar. Selain daripada ayat tadi, dan ada satu hadis yang mengatakan yasiru wala tu'asiru, permudahkan, jangan perpayahkan. Artinya tunjuklah Islam yang mudah, jangan tunjuk Islam yang sukar. Amallah Islam yang mudah, jangan mengamalkan Islam yang sukar. Ada ulama bercerita tentang al-iqtisar fil ibadah. Al-iqtisar fil ibadah, maknanya keterlaluan dalam melakukan ibadat tanpa penyesuaian dengan kemampuan diri akan menyebabkan orang itu akhirnya merasa malal, merasa jemu, tak lagi sanggup melakukan sesuatu kerana dirinya pernah dipaksa melakukan segala akidah, segala amalan, segala akhlak Islam yang sukar-sukar. Sebenarnya nilai tambah kepada orang awam, nilai tambah itu merupakan sukar, tetapi ia adalah sesuai dengan orang-orang peringkat tinggi. Mengapa kita suapkan nilai-nilai tambah ini kepada orang-orang awam yang tidak mempunyai persediaan yang cukup untuk mengamalkan dalam peringkat yang lebih tinggi, yang dikatakan nilai tambah, yang dikatakan sebagai satu kedudukan yang sangat special, iaitu misalnya an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita mesti bersolat, menyembah Tuhan seolah-olah Tuhan melihat, seolah-olah kita melihat Tuhan. Kalau kita tak mampu melihat Tuhan, kita kena yakin bahawa Tuhan melihat kita. Cuba kita balik kepada orang awam sekarang. Bagaimana dia bersolat? Apakah dia akan dapat mencapai solat-solat seperti ini? Rasulullah kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Tentang solat ini banyak digambarkan oleh perbuatan Rasulullah. Kita hanya mengikut macam tu, apa yang baginda lakukan kita akan ikut. Kemudian para ulama berbincang tentang bagaimana niat solatnya, bagaimana niat puasanya, bagaimana. Para ulama kita yang qadim, yang jadid, yang macam-macam, tentang niat solat pun kita berbeza sama sendiri, sehingga menampakkan bagaimana nak melakukan niat sekalipun adalah sukar. Ta'arudnya, ta'ayinnya kita tekankan kepada orang-orang bawahan kita dan sebagainya. Kalau kita belajar hikmatul tashri' al-Islami, kita dapati ada beberapa dia punya sifat utama ataupun yang dikatakan ciri-ciri syariat Islam itu. Pertamanya ialah qillatul taklif, mempunyai beban yang kurang berbanding dengan agama lain. Beban yang kurang. Kemudian
Adamul haraj, al-yusr, yang keduanya, mudah. Inna dina yusrun, mudah untuk melaksanakan. Yang ketiganya adalah muharaj, artinya apabila kita melaksanakan Islam itu, kita tidak merasa kekok. Baik, sekarang ini kita balik kepada pembinaan intelektual masyarakat tentang agama dalam masyarakat kita. Masyarakat menjadi keliru. Kita ambil satu contoh pertama. Bagaimana kita memperkenalkan Islam kepada orang ramai, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kita pergi memperkenalkan Islam kepada orang yang sedang Islam. Bagaimana? Islam yang perongos, Islam yang cerewet, Islam yang sukar menerima pandangan orang, Islam yang tidak ada yang dikatakan oleh orang yang bercakap bahasa Inggeris sebagai beautiful Islam, Islam yang indah. Tidak diambil sebagai satu model dalam kita memperkenalkan Islam kepada orang ramai, malah kepada pelajar kita dan sebagainya. Saya contohkan, mengapa dalam masyarakat kita orang mempunyai pegangan akidah yang begitu tinggi dia punya penghuraiannya, tetapi jiwanya kosong daripada akidah yang sebenar. Jiwanya kosong daripada akidah yang sebenar. Saya contohkan satu benda yang sangat menarik yang diceritakan, satu naratif ni yang diceritakan oleh seorang yang sudah menjadi almarhum sekarang ini kepada kita, di hadapan seorang yang begitu besar kedudukannya, orang nombor satu misalnya. Saya yang dengar, kata dia pada zaman Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri, apabila beliau menubuhkan perking untuk mengajak orang bukan Islam masuk kepada agama Islam, pada suatu hari dia kata kepada seorang kawan rapat dia tu, orang ini kemudiannya telah masuk Islam dan sekarang pun telah meninggal pun, tapi isterinya masih ada sebagai orang yang sangat ternama dan sebagainya. Itu kita tak boleh nak sebut. Kata dia, kita dua ini berkawan rapat. Kemudian kalau berkawan rapat, bagaimana Tengku? Ialah nanti di akhirat besok saya masuk syurga, anda masuk neraka. Oleh kerana itu saya mencadangkan supaya anda masuk Islam, supaya kita berada bersama di syurga. Kata kawan Tengku yang masih lagi beragama Kristian itu, kata dia, berasaskan kepada agama saya, yang masuk syurga itu saya, yang masuk neraka itu Tengku. Jadi Tengku terdiam sekejap. Dia kata macam inilah, kalau kita bahas siapa dia yang masuk syurga, siapa dia yang masuk neraka, mungkin sukar untuk diselesaikan. Beginilah. Tapi jawapan Tengku ni ada nakal sedikit. Saya minta maaf kepada rakan-rakan kita orang Islam dalam negara ini. Tengku kata, saya ni sudah potong. Jadi kalau you masuk Islam, kita boleh potong you punya. Tapi kalau saya masuk Kristian, saya ni sudah potong, tak tahu di mana nak cari nak sambung balik. Itu kebijaksanaan. Kemudian dipendekkan cerita di situ, rakan dia itu masuk agama Islam sebagai seorang yang begitu komitmen dengan Islam dan sebagainya, akhir mati dalam keadaan yang Muslim, orang yang ternama dan sebagainya. Ini kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh seorang yang bukan namanya Muslim scholar. Beautiful Islam, beautifulness of Islam. Jadi kita sekarang ni, kalau kita katalah dalam bidang akidah yang diperkenalkan oleh Tengku Abdul Rahman tadi, kita berkelahi katalah tentang sifat 20, kaunuhu
kekhawatiran. Tuhan tu satu, lawannya banyak. Tuhan tu kuat, lawannya lemah. Tuhan tu hebat, lawannya sekian. Ada orang cerita, bila seorang itu ajak seorang Cina masuk agama Islam, dia masuk. Kemudian pelajaran yang pertamanya ialah untuk mengenal Tuhan. Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Maka diberilah sifat 20 kepada orang mu'alaf yang baru masuk tadi. Jadi sifat 20 pertama sekali ialah sekian. Qadiran, kuasa, lawannya lemah. Muridan, sekian, lawannya. Akhir Cina tu kata, Islam ni kira lawan ke? Sedangkan Islam yang beautiful zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari seorang Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridu an aslam." Wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam, tetapi saya tak tahu, tak kenal Tuhan. Rasulullah kata, "Kamu datang dari mana tadi?" Dia jawab, "Dari sebelah hulu." "Apa yang kamu jumpa masa kamu datang tadi di perjalanan?" Kata dia, "Apa yang ada di padang pasir, tak ada apa-apa kecuali lah saya hanya berjumpa dengan tai unta." Sabda baginda Rasulullah, "Apa yang kamu fikir kalau kamu melihat tai unta?" Kata Badawi itu, "Kalau saya tengok tai unta, saya fikir mesti ada unta lalu ke sini." Rasulullah kata, "Kamu sebenarnya sudah mengenali Tuhan." Sesimpel itu. Cuba kita bandingkan antara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nilai akidah kepada seorang bodoh, seorang Badawi, orang kampung yang tidak terpelajar ini, dengan kita, cara kita mengajar sifat 20. Beza. Yang ni walaupun simple, masuk ke dalam nurani, dan orang itu terus menjadi seorang Muslim yang cukup committed dengan Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa iman seorang Badawi itu lebih kukuh daripada Islam Hadari. Daripada iman, bukan Islam Hadari, daripada iman orang Hadari, orang yang terpelajar, yang bertamadun. Dan ada pula Ibn Khaldun menyatakan bahawa tamadun itu telah dirosakkan oleh manusia itu, kadang-kadang telah dirosakkan oleh tamadun karena sangat bergantung kepada logik yang tinggi dan pemikiran-pemikiran simpul yang tidak ada. Tengok sekarang ini, itu metod kita berdakwah kepada orang bukan Islam. Betul, kita juga boleh berdakwah dengan memberi nilai-nilai yang tinggi, tetapi nilai tinggi saintifik dan seni, budaya, macam-macam lagi, tetapi mempunyai pengertian-pengertian yang halus, yang mudah diartikan, yang mudah difaham, dan yang mempunyai pengertian-pengertian yang menarik orang, bukan yang menggerunkan. Ini yang terjadi dalam masyarakat yang berjaya. Sebab itulah pada zaman awal Islam, orang masuk Islam berduyun-duyun dengan begitu saja kerana berbagai-bagai nilai yang tertentu. Misalnya bagaimana orang Madinah, Aus dan Khazraj, masuk Islam kerana satu konsep saja, iaitu persaudaraan antara mereka itu, dan tidak adalah masalah-masalah akidah yang tinggi-tinggi, yang halus-halus dikemukakan. Persaudaraan yang boleh menyelesaikan pertumpahan darah yang begitu lama terjadi di antara Aus dan Khazraj. Maka semua orang itu menerima nilai persaudaraan ini, mereka terus masuk Islam. Islam masuk ke tanah Melayu. Bagaimana? Pada peringkat awal, ada orang berpendapat Islam masuk ke sini sejak daripada zaman awal, zaman Khulafaur Rashidin. Malah ada kata zaman Rasulullah lagi. Tetapi Islam masuk di pesisiran dan tidak ada orang yang menyambutnya dengan baik. Bila Islam disambut dengan baik? Apabila Islam itu
memasuki istana dan memberi suatu nilai yang baik kepada raja-raja. Dan oleh kerana masyarakat Melayu ini masyarakat yang feudal, maka apa yang raja sebut, raja ajak, raja arahkan, mereka itu menerima. Sebab itu masyarakat Islam Melayu dalam negara ini 100% Muslim. Malah kita telah berjaya meletakkan bahawa antara ciri-ciri Melayu dalam negara inilah ia beragama Islam. Itu yang berlaku. Tengok di kalangan para pendakwah kita yang hebat-hebat. Sekarang ini misalnya perbalahan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah ke, dengan Wahabi ke, dengan Salafi ke. Misal saya contoh, di mana beradanya Tuhan itu? Kata orang Wahabi, kata orang Ahli Sunnah wal Jamaah, Tuhan berada tidak berasaskan masa dan tempat. Macam mana orang kampung nak faham? Akhir sekali tak faham. Akhir tak faham, taklid buta. Akhir taklid buta, tidak ada jiwa, tidak ada spirit keislaman itu. Hanya ikut taklid buta saja. Masa saya kecil-kecil, saya ada seorang tok saudara, saya panggil Wak. Saya tanya dia, Wak, dia ni sudah 20 tahun belajar dengan ayah saya, seorang tuan guru kampung. Saya tanya, Wak, Islam ni jantan ke betina? Laki ke perempuan? Dia termenung dekat dengan seminit. Dia kata, Wak rasa Tuhan tu mestilah laki-laki. Kalau perempuan mana nak kuat? Tengok gambaran. Dia sudah belajar sifat 20 cair. Cuba bilang sifat 20 Wak. 1, 2, 3, 4 terus. Saya bukan nak blame sifat 20 itu. Sifat 20 adalah untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dari segi akademik. Bagaimana kita menganalisis sifat Tuhan itu untuk suatu analisis ilmiah yang akademik tinggi, yang boleh dikemukakan oleh para akademik, ahli-ahli falsafah, berasaskan kepada analisis, berasaskan kepada falsafah dan logik yang umat Islam belajar daripada tamadun Yunani pada waktu itu. Maka dibentuklah sifat 20 ini sebagai satu huraian akademik. Tapi kalau huraian akademik ini kita kemukakan kepada rakyat murba, kepada orang bawahan, maka orang bawahan menjadi bingung. Yang menangnya ialah kita sendiri, iaitu kita dilihat sebagai orang yang fasih berdebat, seorang yang fasih mengemukakan hujah, mengalahkan orang lain. Kata Imam Abu Hanifah, apabila beliau mau berpindah daripada kedudukannya sebagai seorang merchant yang menjual barang-barang, menjual, masa itu dia jadi bazaz, seorang penjual kain, tenun kain dan sebagainya. Dia kata, saya mengambil keputusan untuk menjadi orang ilmu, tidak lagi menjadi orang mencari wang, pencari ilmu. Kerana ada dua jenis manusia yang tidak akan merasa puas. Satu, pencari ilmu. Dua, pencari wang. Jadi dulu dia mencari ilmu, mencari wang. Sekarang dia nak mencari ilmu. Dia tengok semua apa ilmu, sumber ilmu yang ada, maka dia menarik dengan ilmu kalam pada waktu itu. Maka dia belajarlah ilmu kalam dengan segala huraiannya, dengan segala sifat, dengan segala pandangan Mu'tazilahnya, pandangan Asy'ariyahnya, pandangan Maturidiyah, pandangan sebagai pandangan. Dia jadi seorang yang pakar dari segi itu, dan beliau telah menjadi seorang tokoh yang membina kebangkitan ilmu kalam. Kemudian pada suatu hari beliau memberi suatu pandangan, ucapan di sebuah masjid. Kemudian
dia ditanya oleh seorang wanita tua tentang ilmu haid, tentang masalah haid dan sebagainya. Dia kata, selama ini saya menjadi tokoh perbahasan ilmu kalam yang tinggi. Rupa-rupanya Islam itu tidak seperti itu. Islam itu ialah sesuatu yang praktikal, yang boleh diterima oleh orang-orang awam. Sebab itu sebelum daripada para intelektual, begitu juga Islam itu diterima oleh awam yang sebenar. Lalu beliau mencari ilmu fiqh sehinggalah beliau menjadi seorang ulama mazhab dan sebagainya. Baik, begitu juga di kalangan ilmu fiqh, di kalangan fiqh, kita nak dakwahkan fiqh kepada orang. Kita fiqh menyusah-nyusahkan orang. Jak daripada bab almiyah, bab air yang 7, kita bincang tentang air mustakmal lah, air yang mutlak lah, air yang apa-apa semua sekali, sehingga pendengar ni bengong. Tetapi apabila ditanya new water, okey macam mana? Malah ada yang katakan air pipe tidak boleh buat wudu kerana air pipe itu tidak termasuk dalam 7 jenis air. Begitu? Saya tidak pergi kepada yang panjang lagi. Mungkin saya nak kritik sikit tentang apa yang berlaku di kalangan para intelektual kita apabila mereka menubuhkan bank Islam dalam negara ini, sehingga Malaysia menjadi suatu pusat perkembangan keuangan Islam. Tetapi masalah asas belum selesai. Masalah asas belum selesai. Kalau anda mempunyai pengalaman dalam perbankan Islam, bagaimana kita nak promotekan produk-produk Islam kepada masyarakat umum, sama ada masyarakat Islam atau masyarakat bukan Islam, kita terjebak dengan pemikiran teknikal, pemikiran teknikal yang tidak memberi sifat-sifat yang positif kepada produk-produk Islam, sehingga akan dilihat oleh orang bukan Islam terutamanya ini sebagai suatu produk yang menyusahkan. Cita-cita kita untuk membina suatu rangkaian bank Islam dalam negara ini yang lebih hebat daripada bank konvensional terbantut apabila industri perbankan Islam berhadapan dengan hal-hal teknikal yang tak sepatutnya, yang hanya menjadi perbincangan-perbincangan para ulama mujtahidin zaman dahulu untuk dilaksanakan pada zaman itu, di mana Islam, masyarakat Islam merupakan orang-orang yang duduk di New York, yang duduk di Washington, yang duduk di Kremlin, yang duduk di Moskow. Sekarang kita nak laksanakan sekarang, di mana sekarang ini kita seolah-olah sebenarnya realiti kita balik kepada zaman awal Islam, iaitu dalam keadaan Islam yang lemah. Hal-hal yang teknikal ini telah membantut perkembangan productivity perbankan Islam ataupun sistem keuangan Islam. Tetapi apa jadi kalau kita mengkritik mereka itu, kita katakan ini, maka kita terjebak dalam apa yang disebutkan sebagai tidak compliant. Kita ini masalah. Sedangkan kita perlu faham, yang penting bagi kita sekarang ini ialah memperlihatkan Islam yang beautiful, Islam yang indah. Bagaimana produk-produk Islam di bank-bank Islam itu suatu produk yang menyenangkan hati, bukan satu produk yang menyusahkan hati. Nak masuk satu produk kena sign berpuluh-puluh muka surat, untuk nak tanda tangan yang menyusahkan, sehingga ramai orang yang lari kepada sistem konvensional kerana syarat-syarat seperti ini. Akad mesti yang ni dulu, yang ni kedian, kalau tidak begini, yang ni kalau tidak sah, yang ni tak compliant, yang ni tidak syariat. Sedangkan apa objektif sebenar Tuhan menurunkan kepada kita kaedah fiqh yang dinamakan fiqhul muamalat, yang perlu kita kembangkan kepada fiqhul bunuk,
perlu kita kembangkan kepada fiqh takaful dan sebagainya. Dan ini yang terjadi di kalangan para intelektual kita. Jadi di kalangan orang awam bengong terhadap hukum-hukum yang bersangkut paut dengan masalah-masalah harian yang sangat mengelirukan. Dan di kalangan para intelektual pula kita berhadapan dengan contohnya perbankan Islam. Apalagi kalau kita berhadapan dengan soal-soal sosial dalam masyarakat kita, pergaulan dengan sesama Islam, pergaulan dengan orang bukan Islam, pergaulan dengan orang itu dan ini. Jadi orang melihat Islam ini sebagai agama yang sempit. Oleh kerana itu, Kristian dalam masyarakat kita telah mencapai suatu kemajuan yang sangat tinggi. Dan matlamat mereka itu untuk mengkristiankan sesuatu kaum yang tertentu dalam negara ini, untuk negara ini boleh diperintah oleh orang bukan Islam cukup kuat. Christianity dijadikan sebagai satu asas yang boleh menyatukan orang daripada sesuatu golongan tertentu, dan mereka akan menjadi kuat, lalu mereka akan mendapat kejayaan. Dan kita apabila kita melihat atau mendengar khabar tentang orang Melayu yang masuk agama Islam, kita mengeluh, kita menyumpah, kita menyerana, kita berkelahi sama sendiri. Apabila setengah parti politik mengadakan tunjuk perasaan untuk berebut politik, politik yang Islam, politik bukan Islam, nampak hudu. Kita berebutan kuasa. Islam sama Islam kelahi. Di Kelantan dulu tahun 78, dia kata macam mana Islam sama Islam gaduh, kita orang Cina kena, rumah kita kena pukul. Ini yang menjadi gambaran kepada mereka itu. Tahukah anda, apabila mereka balik dan tidak ada tempat nak tidur, ini cerita ini berlaku sama waktu saya menjadi Komisioner Suhakam. Orang Muslim yang pergi tunjuk perasaan itu nak pergi tidur di masjid, tutup, tak boleh. Maka yang bukanya pintunya lah gereja. Maka ramailah para penunjuk perasaan kita yang nak melaksanakan Islam secara lebih baik pada waktu itu, tak boleh nak tidur di masjid kerana masjid tidak memberi ruang pergi tidur di gereja. Adakah ini kecantikan Islam yang kita ada? Sebenarnya semua ini oleh kerana Islam yang ada pada kita sekarang ialah Islam yang usrun, Islam yang usrun, Islam yang susah, Islam yang terjebak dalam hal-hal teknikal, dan bukan Islam yang mampu untuk membina tamadun yang tinggi dalam berbagai pihak. Sekian dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.